Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih kepada para penonton setia kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Cukup istimewa pada malam ini kerana kita akan memberikan suruhan yang lebih jelas dan juga mendalam terhadap jaminan bekalan makanan dan juga bagaimana Agrobank yang ditubuhkan pada tahun 1969 menawarkan ataupun merupakan antara peneraju dalam pembiayaan pertanian dan perbankan berasaskan nilai. Pada Julai 2015 sepenuhnya ditukar ataupun bertransformasi kepada perbankan Islam secara sepenuhnya, dan juga Agrobank juga menyediakan pembiayaan ataupun solusi pembiayaan pertanian kepada komuniti pertanian dan juga termasuk kepada mereka yang berada dan dikategorikan dalam komuniti pertanian. Untuk bercakap pada malam ini, COVID-19 tergugatkah jaminan bekalan makanan negara secara eksklusif? Kita bersama dengan tetamu kita pada malam ini, iaitu saya perkenalkan bersama dengan anda Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah kita bersua kembali, dan juga bersama dengan kita juga secara eksklusif yang berusaha Puan Khadijah Iskandar, penanggung tugas Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan, dan juga terima kasih Agrobank kerana sudi bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Alhamdulillah. Baik, untuk kita memulakan tentang isu-isu jaminan makanan dan juga bekalan makanan negara. Sudah pasti kita juga nak bercerita tentang dasar yang digagaskan, ya. Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan MAFI dalam perihal ini menggagaskan dasar security makanan ataupun food security. Apa yang boleh digambarkan ataupun apa yang boleh diperjelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri berkenaan dasar security makanan secara asalnya, Datuk Seri? Terima kasih kerana menjemput sekali lagi keluar dalam Bicara Naratif RTM ini. Isu security makanan negara merupakan satu isu yang dipandang berat oleh kerajaan pada ketika ini, apatah lagi ketika rakyat ataupun negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ya. Saya seperti saya maklumkan sebelum ini bahawa jawatan kuasa Kabinet on Food Security merupakan jawatan kuasa yang pertama dibentuk oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kerana kita melihat isu jaminan makanan ataupun security makanan ini sebagai satu yang perlu diambil tindakan secara dekat, apatah lagi dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik COVID. Jadi ini merupakan high level committee, kabinet komiti yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan dianggotai oleh 11 ahli jemaah menteri dan disekretariatkan oleh MAFI. Dan dalam bentuk jawatan kuasa yang dibentuk ini, jawatan kuasa ini dirapikan dengan jawatan kuasa teknikal yang diasaskan kepada dimensi food security, iaitu affordability, accessibility, dan dua dimensi yang sebagai kluster dalam jawatan kuasa teknikal yang dibentuk oleh food security ini. Jawatan kuasa ini telah pun bermesyuarat sebanyak 2 kali. Sekali pada tahun lalu dan sekali pada bulan Jun yang lalu dipengerusikan oleh Perdana Menteri, dan beberapa tindakan-tindakan yang telah diambil diputuskan oleh jawatan kuasa ini, umpamanya pembentukan lembaga ruminan dan juga pendekatan-pendekatan yang perlu diambil oleh jawatan kuasa security makanan ini dalam mengoptimumkan pengeluaran hasil padi beras yang disasarkan oleh kerajaan. Begitu juga pada mesyuarat yang lalu, yang baru lalu pada bulan Jun, satu pelan tindakan telah pun diluluskan oleh jawatan kuasa ini. Antara lain pelan tindakan ini adalah untuk menggariskan, untuk memperbanyakkan sumber dalaman dan memperbagaikan sumber import, meningkatkan pelbagai keterlibatan pihak swasta dan penduduk Malaysia dalam sistem makanan antaranya. Dan ia juga menggariskan 5 teras strategi dan 96 inisiatif. Antara teras strategi yang digariskan umpamanya memperluaskan adaptasi teknologi dalam sistem makanan. Memperkasakan kajian dan penyelidikan berteraskan security makanan. Memperkasakan ketersediaan dan data security makanan. Ini merupakan antara strategi-strategi yang digariskan oleh jawatan kuasa ini, semata-mata untuk menentukan security makanan Malaysia terjamin. Jadi dalam arti kata yang lain, kerajaan melalui MAFI ini mempunyai perancangan jangka panjang 5 tahun untuk menggaris dan melaksanakan dasar-dasar security makanan negara
Dan untuk pendekatan jangka pendek, tentu sekali walaupun berhadapan dengan PKP, penanaman, penuaian, logistik, produk-produk makanan dipastikan sampai kepada populasi rakyat Malaysia, supaya jaminan makanan itu berlangsung dan tidak ada gangguan terhadap bekalan makanan kepada penduduk rakyat Malaysia. Jadi maknanya kita mempunyai rancangan jangka panjang melalui Jawatankuasa Food Security yang dibentuk oleh Kabinet, dan juga pendekatan-pendekatan yang berterusan yang dibuat oleh kerajaan, walaupun dalam keadaan PKP dan PKPD, untuk memastikan kelangsungan rantaian bekalan makanan daripada pengeluaran kepada pengguna, iaitu rakyat Malaysia. Jadi kita mempunyai satu pelan tindakan dan satu jawatankuasa berperingkat tinggi yang dibentuk oleh kerajaan semata-mata untuk memastikan rantaian bekalan makanan tidak terganggu ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Apabila kita bercerita tentang food security ataupun jaminan rantaian bekalan makanan itu, kita juga banyak bercerita tentang asas kepada industri pertanian menghasilkan pemprosesan dan juga penghasilan bekalan makanan khususnya untuk penduduk negara kita ataupun untuk tujuan ekspor. Maka dalam perihal ini, untuk pembiayaan pertanian khususnya, kita sedia maklum dan kita amat berbangga dengan Agrobank kerana walaupun ditubuhkan pada tahun 1969 dan 2015 ditukar ataupun berevolusi kepada pembiayaan Islam sepenuhnya, tetapi ia menawarkan satu solusi pembiayaan pertanian secara sepenuhnya untuk komuniti pertanian. Maka definisi komuniti pertanian itu juga turut luas. Mungkin secara asasnya dan juga mukadimah, Puan Khadijah boleh terangkan peranan yang digagaskan ataupun yang dibawa oleh Agrobank dalam kepada mencapai objektif yang digarap dan juga ditetapkan, Puan. Terima kasih, dan saya ingin merakamkan rasa bersyukur kerana sekali lagi Agrobank telah diberi peluang untuk bersiaran di rancangan Bicara Naratif ini untuk membincangkan satu topik yang relevan dengan Agrobank dan juga dekat di hati Agrobank. Seperti yang tadi Encik mention, penubuhan Agrobank sebenarnya adalah dibuat untuk menyokong usaha kerajaan untuk meningkatkan lagi pengeluaran makanan. Pada asalnya untuk meningkatkan pengeluaran padi. Jadi Agrobank pun telah ditubuhkan. Tapi semenjak penubuhannya hinggalah ke hari ini, Agrobank tidak sahaja memberikan pembiayaan kepada upstream activities, but juga seluruh rangkaian makanan. Pada asalnya Agrobank memang kebanyakan financing dibuat, mungkin kita tahu kita kelapa sawit, penanam kelapa sawit. Tapi sekarang ni kita bukan sahaja kelapa sawit, seluruh rantaian sampailah kepada aktiviti di kawasan pertanian pun, walaupun bukan semata-mata untuk pembiayaan aktiviti pertanian, tapi untuk masyarakat atau komuniti pertanian di kawasan pertanian tersebut. Jadi salah satu mandat kita adalah untuk juga menyokong usaha-usaha kerajaan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Dan salah satu fungsi kita juga adalah penyaluran dana-dana kerajaan untuk kita menjalankan mandat kita. Di samping menguruskan dana-dana kerajaan, kita juga ada pin deposit kita, di mana dana-dana kita sendiri untuk kita memberi pembiayaan kepada masyarakat-masyarakat di komuniti pertanian juga. Contohnya kita, salah satu mandat kita ialah untuk menaik tarafkan hidup petani-petani ataupun komuniti-komuniti pertanian. Itu secara ringkasnya dalam aktiviti Agrobank. Agrobank sentiasa bila orang bercakap soal Agrobank, the first thing that come to the mind, financing. Tapi sebenarnya Agrobank dia ada produk lain yang dapat membantu petani-petani juga supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Contohnya Agrobank kita ada juga internet banking. Kita pun ada FPX, pembayaran melalui talian dan debit card. Kita ada juga produk-produk yang memang khusus untuk masyarakat-masyarakat yang golongan-golongan yang mungkin tidak mendapat perhatian oleh bank-bank yang lain. Contohnya kita ada pembiayaan khas untuk wanita. Kita juga ada pembiayaan khas untuk orang kurang upaya. Itu adalah antara pembiayaan yang ada di Agrobank sahaja. Fokus kita memang semua rantaian makanan.
apa-apa yang have something to do dengan makanan, bolehlah datang ke Agrobank untuk mendapat pembiayaan. InsyaAllah, insyaAllah. Yang lebih menariknya apabila bukan sahaja segala urusan pembiayaan tetapi segala urusan perbankan dan juga proses perjalanan perbankan itu adalah berasaskan kepada patuh syariah dan juga memegang aspirasi kepada perbankan Islam sepenuhnya bermula pada tahun 2015. Untuk saya korelasikan bercerita tentang agro makanan ini, kementerian juga dengan inisiatif dan juga objektif kerajaan telah pun menggagaskan dasar agro makanan untuk kita melihat dalam tempoh mungkin 10 tahun itu boleh diterjemahkan kepada bekalan makanan berasaskan industri tani. Apa yang boleh dikongsikan yang berhormat Datuk Seri? Dasar agro makanan 2.0 adalah merupakan dasar kesinambungan daripada dasar agro makanan 1.0. Ya. Jadi tentu sekali dalam mengubah satu dasar 10 tahun, dasar yang penting ini, beberapa faktor telah diambil kira. Pada ketika ini dasar agro makanan 2.0 ada pada peringkat edaran di kabinet dan akan dibentangkan dalam masa 2 minggu ini untuk dikemukakan kepada kabinet dan untuk ditimbang dan diluluskan oleh kabinet. Jadi tentu sekali kalau kita bercakap tentang dasar agro makanan 2.0, ia haruslah berlatar belakangkan dan telah pun dilatar belakangkan kepada kelemahan-kelemahan dasar agro makanan 1.0. Ianya juga berteraskan kepada dasar WKB, SDG, Sustainable Development Goal, dasar IR 4.0. Jadi untuk jangka masa 10 tahun akan datang ini, industri pertanian negara akan digerakkan bersama dengan dasar agro makanan 2.0. Secara ringkasnya, dasar ini mempunyai berasaskan kepada tiga prinsip, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Ada 6 objektif, 5 teras dasar, 21 strategi teras dasar, 77 pelan tindakan, 18 strategi sub-industri beserta dengan 58 pelan tindakan yang mengiring dengan 18 strategi tersebut. Jadi secara ringkasnya, dasar agro makanan 2.0 ini objektifnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan kualiti hidup yang baik bagi pengeluar makanan, mempertingkatkan output pengeluaran, mewujudkan rantaian nilai yang lebih tangkas dan berdaya saing dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Senturu sekali dalam antara dasar untuk mendukung pemodanan dan pertanian pintar. Termasuk juga untuk memperkukuhkan pasaran domestik, meningkatkan hasil keluaran yang mempunyai permintaan tinggi dan sebagainya. Jadi industri agro makanan negara akan digerakkan melalui satu dasar baru yang diolah, mengambil kira kelemahan-kelemahan yang lalu dan juga mengambil kira cabaran-cabaran dasar pertanian keseluruhannya. Jadi ini diambil kira dan dibentuk dalam berbagai objektif, teras dan input dan sebagainya. Jadi saya mengira untuk jangka masa 10 tahun akan datang ini, industri pertanian akan bergerak ke hadapan seiring dengan cabaran dan kehendak pertanian moden menggunakan teknologi IR 4.0, tumpu kepada pengeluaran produk-produk makanan yang berimpak tinggi, mempunyai hasil komersial yang lebih tinggi. Pada masa sama untuk menjamin tahap keperluan SSL negara, meningkatkan SSL negara. Kita bercakap tentang SSL negara, kita perlu meningkatkan pengeluaran hasil kita dari segi daging segar. Karena pada ketika ini kita sedang mengimport, kita masih mengimport daging daripada luar dalam bentuk beku dan segar. Beras umpamanya kita masih bergantung kepada 30% import daripada luar. Sayur-sayuran walaupun kita mengekspor sambat, kita masih mengimport sayur-sayur temperate. Bawang, kentang masih mengimport sepenuhnya. Telur, ayam kita mempunyai SSL yang mencukupi tetapi akan ditingkatkan. Jadi melalui dasar agro makanan 2.0 dan penekanan terhadap teknologi dan mengoptimumkan keluasan ternak berpandukan kepada IR 4.0 ini, kita yakin bahwa sebagian besar daripada
produk-produk makanan yang kita import ini akan dikurangkan dalam jangka masa 10 tahun akan datang. Kita harapkan contohnya beras, kita boleh tingkatkan SSL kita daripada 70% ketika ini kepada 80 ataupun 85% menjelang 5 tahun akan datang. Jadi tumpuan kita adalah untuk meningkatkan SSL, Sustainable ada satu tahap sara diri pengeluaran makanan negara. Jadi kita berharapkan agar dengan pelaksanaan dasar agro makanan 2.0 ini dan penglibatan semua pihak, kita akan dapat meningkatkan sebagian besar daripada keperluan makanan negara. Ya, sememangnya kita optimis Yang Berhormat Datuk Seri untuk kita melihat dalam tempoh 10 tahun ini kita boleh meningkatkan output pengeluaran untuk mengurangkan kebergantungan kepada import, malah meningkatkan ekspor negara untuk disediakan dan juga diberikan jaminan bukan sahaja kepada peringkat tempatan tetapi juga kepada negara-negara luar. Puan Khadijah, ini satu perkara cukup menarik untuk kita bercakap tentang Agrobank yang juga merupakan institusi kewangan pembangunan ataupun IKP yang berorientasikan pelanggan. Sudah pasti Agrobank juga amat cakna dalam melihat kesan pandemik COVID-19 ini kepada industri makanan ataupun industri agro makanan. Jadi apa yang boleh digambarkan oleh Puan Khadijah sendiri terhadap pandemik COVID-19 terhadap industri makanan negara? Bila kita bercakap bekalan makanan ni, dia tak tertumpu sahaja pada kuantiti tetapi juga pada nutrition level dengan affordability, kemampuan untuk mendapat bekalan tersebut. Baru-baru ni UN Food Program dia telah menerbitkan satu report di mana dia menjalankan satu kajian dan setengah negara secara amnya secara global memang ada kesan terhadap bekalan makanan secara global, terutamanya kepada negara-negara yang keadaan ekonominya memang tidak kuat. So bila ada pandemik macam COVID-19 ni, keadaannya ada bertambah teruk dan memberi kesan kepada bekalan makanan. Walau bagaimanapun bila kita melihat di Malaysia, tidak ada kesan, tidak ada sebenarnya krisis berkaitan dengan bekalan makanan. Apa yang terjadi pada mula-mula PKP pada Mac 2020, walaupun sektor pertanian tu dibuka tetapi the support sektor sokongan belum dibuka masa tu. Jadi ada masalah tidak, maknanya bekalan tidak dapat sampai kepada pengguna. Tapi kerajaan telah mengambil tindakan yang cepat di mana SOP pun telah dilonggarkan dan dapat sampai kepada pengguna-pengguna. So kerisauan tu ada di kalangan pengguna tetapi hanyalah sementara. Dan ada berita-berita selama PKP di mana ada setengah negara jiran dia mengambil polisi untuk tidak mengekspor makanan dia. Contohnya Vietnam, dia tak nak jual beras ke Malaysia atau ke luar negara. Walau bagaimanapun itu tak adalah memberi impak kepada negara secara buruk sebab kita ada polisi tertentu untuk menentukan bekalan yang cukup. Di Agrobank pula peranan kita bila kita di tempoh COVID-19 ni, kita tidak memberhentikan pembiayaan kita. Kita terus membantu semua pelanggan-pelanggan kita, terutamanya PKS dan juga golongan mikro. So mereka terus dibantu dengan dana-dana yang kita terima daripada kerajaan dan juga dana-dana yang ada di Agrobank. Ya. Sudah pasti Datuk Seri, Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan juga sentiasa menyokong dan juga Agrobank juga sentiasa disinkronikan ataupun disinergikan bersama dengan kementerian untuk memastikan satu kita kata perubahan yang positif dalam industri pertanian. Yang Berhormat Datuk Seri Puan Khadijah, kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif kita bersama Agrobank pada malam ini.
Sembang-Sembang Medsos Salam Baitullah bersama tetamu di studio dibawakan khas oleh Olive House bermula daripada 6 Julai hingga 20 Julai. Dan jangan lupa, kita ada kuis untuk dimenangi. Salam Baitullah, suatu kerinduan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom saksikan tilawah interaktif pada hari Jumaat pukul 11 pagi di TV1. Anda akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah Al-Qamar bermula daripada ayat 26 hingga 30 dengan menggunakan Tarannum Soba. Dan juga boleh saksikan kami secara langsung di Facebook TV Jakim. Ustaz, tagline kita, tilawah interaktif Al-Quran, inspirasi ketenangan. Pengembaraan saya untuk menjejaki Kota Warisan dan Alam Semula Jadi akan membawa anda semua untuk berkunjung ke Sabah, negeri di bawah bayu. Airnya yang sejuk, udara yang nyaman. Bagi pecinta-pecinta alam semua, di sinilah tempatnya untuk anda menenangkan fikiran. Mewarnaimu hanya di TV1. BPR fasa ketiga dengan kadar bantuan antara 100 hingga RM1,400 akan dibayar pada bulan September nanti. Bulan September juga akan melibatkan bayaran ke atas kes-kes lulus rayuan BPR. Secara keseluruhannya, nilai BPR sehingga hujung tahun adalah RM4.9 bilion. Ya, bicara naratif masih lagi bersama pada malam ini dengan Agrobank dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk kita membawakan topik COVID-19 tergugat jaminan bekalan makanan negara. Yang berhormat Datuk Seri, seketika tadi kita bercerita tentang dasar agro makanan dan juga dasar bagaimana kita melihat food security itu juga diberikan penekanan. Cumanya indeks keselamatan makanan global meletakkan negara kita berada pada tangga ke-43. Apakah yang boleh diperjelaskan mengenai indeks ini? Yang berhormat Datuk Seri. Okay, well, indeks Global Food Security Index ataupun GFSI ini adalah satu indeks yang dikeluarkan oleh The Economist. Ya. Antara kriteria penilaian kedudukan sesebuah negara dalam GFSI ini ada 4 kriteria yang digunakan, iaitu kriteria 4 dimensi security makanan negara yang dikeluarkan oleh FAO itu dijadikan sebagai asas ataupun teras penilaian kedudukan sebuah negara, iaitu ketersediaan, akses, kebolehcapaian, penggunaan dan juga resources ataupun sumber makanan. Okay. Dan ini meletakkan Malaysia di kedudukan 44 pada tahun 2019 dan 43 pada tahun 2020. Naik satu tangga. Naik satu tangga. Jadi maknanya daripada beberapa ratus buah negara yang dinilai dari segi indeks food security oleh ekonomis ini. Jadi kita tidak ketinggalan jauh dari segi kedudukan negara Malaysia. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Southeast Asia, kita adalah negara yang kedua selepas Singapura. Dan dalam negara-negara Asia Pasifik, kita dalam kedudukan 8 ke yang ke-8 antara negara-negara di Asia Pasifik. Jadi ianya berteraskan kepada kriteria-kriteria yang ditentukan di Economist dan meletakkan Malaysia di kedudukan 43. Pada tahun 2019, kita dilihat antara kelemahan Malaysia adalah dari segi R&D, Research and Development. Dana untuk research and development dikatakan tidak mencukupi, tidak melambangkan kedudukan yang lebih tinggi bagi negara kita. Sebab itu saya katakan di awal tadi bahawa dalam dasar agro makanan 2.0, antara penumpuan yang dibuat oleh kementerian adalah untuk menumpukan kepada research and development
menumpukan kepada penglibatan pihak swasta merancangkan pertumbuhan sektor agro makanan negara menjelang 10 tahun akan datang ini, dan juga mengoptimumkan resources tanah dan juga kebolehupayaan kita untuk mengeluarkan hasil pertanian secara lebih tinggi. Jadi saya jangkakan dan yakin dan optimis bahawa kedudukan Malaysia dalam GVSI ini akan bertambah baik menjelang tahun-tahun akan datang ini. Apa juga perkara yang harus dibuat oleh kerajaan digariskan dalam dasar agro makanan 2.0, R&D, adaptasi kepada automasi dan mekanisasi, bergerak seiring dengan IR 4.0, juga seiring dengan dasar SDG, Sustainable Development Goal, yang menjadi teras kepada dasar agro makanan 2.0. Sebab itu saya katakan bahawa Malaysia tidak jauh ketinggalan dalam kedudukan GFSI ini, dan tidak berbanding dengan negara-negara di Southeast Asia dan juga di negara Asia Pasifik. Tentu sekali kelemahan-kelemahan yang digariskan oleh The Economist yang menentukan kedudukan Malaysia dalam Global Food Security Index ini akan dilihat secara dekat oleh kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk meletakkan Malaysia dalam kedudukan yang lebih baik menjelang tahun-tahun akan datang. InsyaAllah. Cumanya mungkin saya boleh lanjutkan. Logiknya mudah. Apabila berlakunya pertambahan bilangan penduduk, maka keperluan untuk bilangan dan juga jaminan makanan itu adalah bertambah. Dan ini akan menghadirkan cabaran kepada usahawan tani ataupun mereka terlibat secara langsung dalam industri pertanian untuk menghasilkan lebih banyak output, khususnya dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi dalam perihal ini, mungkin kepada Puan Khadijah, persoalan tentang cabaran yang dihadapi oleh usahawan tani sewaktu pandemik dan juga sewaktu krisis makanan yang berlaku, dan apakah yang mungkin boleh disediakan oleh Agrobank dalam memberi bantuan ataupun jaminan kepada mereka, Puan? Okey. Kita sedia maklum sebenarnya sektor pertanian ni dia exposed to high risk. Memang inherently dia punya risiko sangatlah tinggi. Sebab tu Agrobank telah dimandatkan untuk memberi pembiayaan di sektor pertanian ini. Kalau kita compare dengan commercial banks, ini sesuatu yang mungkin di luar dia punya risk appetite. Jadi bagi Agrobank pula bantuan khusus semasa pandemik ni, seperti yang telah diumumkan pada Pelan Penjana, Agrobank telah pun menerima dana sebanyak 350 juta. Okay. Dana ini adalah untuk microcredit, di mana kita telah mensasarkan untuk dana ini digunakan selama 2 tahun, ya, daripada pertengahan tahun 2020. Tetapi pada hari ini dana tersebut telah pun digunakan lebih daripada 60% dalam lebih kurang 200 juta, dan lebih daripada 15,000 consumers atau customers kita telah pun menerima manfaat daripada dana ini. Dan pada baru-baru ini Pelan Pemulih, di mana kita telah pun telah diumumkan penambahan mikrokredit sebanyak 1.1 bilion, di mana 500 juta akan disalurkan melalui Agrobank. So ini adalah satu jumlah yang banyak yang dapat membantu lebih ramai orang. Kita jangka dengan balance yang ada, yang dana baru 500 juta dengan baki daripada penjana sebanyak 150 juta, kita jangkakan mungkin lebih daripada 40,000 customer baru akan mendapat manfaat daripada dana-dana ini. Selain daripada itu juga, dana-dana ini dia punya profit rate adalah murah, pembiayaan tanpa cagaran. 3.5% kadar keuntungan yang rendah. Sebab bila kita bercakap pasal microcredit, selalunya dia punya profit rate tu double digit. Tapi untuk dana ni hanyalah 3.5%. Dan jumlah yang ditawarkan minimum 1,000 dan maksimum 50,000. Dan dia punya tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun atau 60 bulan. Selain daripada microcredit, sekiranya ada customer-customer yang merasakan jumlah 50,000 ni tidak cukup, mereka memerlukan lebih, kita juga ada menerima dana-dana yang disalurkan melalui Bank Negara untuk PKS, untuk sektor-sektor yang dalam servis yang berkaitan dengan makanan.
Jadi dia dipanggil Targeted Relief and Recovery Fund. Bukan untuk mikro saja. Bukan, dia lebih meluas daripada PKS. So dalam dana ini pada mulanya 100 juta telah pun allocated for Agrobank. Tetapi Agrobank sehingga takat ini disebabkan oleh demand yang memberansangkan di Agrobank, dana ini telah pun ditingkatkan kepada 350 juta di Agrobank. Sekarang baki yang belum terpakai sebanyak 100 juta. So again, dia punya profit rate pun rendah, 3.5%, tapi amountnya tu berbeza. Untuk PKS boleh maksimum 500,000 dan untuk mikro boleh dapat sampai 75,000. So itu adalah lagi dana-dana yang sekarang masih ada. Di samping itu kami juga bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri. Contohnya Sarawak. Sarawak kita pun ada dana-dana Sarawak, kita salurkan dana untuk mikrokredit. Dan di samping dana-dana lain yang disalurkan oleh Bank Negara, ada banyak dana-dana lagi yang available ya. Okey. Bercakap tentang dana itu, Puan Khadijah juga menyebut tentang dana yang disalurkan itu untuk membantu kepada golongan sasar. Sudah pasti Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengumumkan dalam pelan stimulus package ratusan juta untuk diberikan khusus kepada industri pertanian dan juga industri makanan. Dalam perihal ini, bagaimana Yang Berhormat Datuk Seri menggambarkan keperluan dana itu boleh diterjemahkan dan juga diberikan secara langsung kepada golongan yang terjejas, khususnya dalam stimulus package pada ketika ini? Ya, memang tidak dapat dinafikan pelan-pelan pemulihan yang diumumkan oleh kerajaan sama ada melalui prihatin, bencana, pemekasa dan pemulih. Kesemua ini ada manfaat kepada petani, penternak dan juga nelayan. Penjana umpamanya, sebagian besar dana dibagi melalui kepada 3 sektor ini, sama ada melalui secara individu dan juga dibagi melalui pertubuhan peladang kawasan, pertubuhan nelayan kawasan dan sebagainya. Saya melihat bahawa lebih daripada beratus juta ringgit, juta ringgit yang telah diuntukkan oleh kerajaan melalui pelan-pelan pemulihan yang diumumkan oleh kerajaan. Di persatuan peladang kawasan umpamanya, antara 100,000 hingga 200,000 kepada setiap kawasan pertubuhan peladang. Persatuan nelayan juga sedemikian, 100,000 kepada 100,000 kepada 200,000 ringgit untuk setiap pertubuhan persatuan nelayan kawasan yang disalurkan oleh kerajaan. Spesifik untuk pemulih, contohnya penjana 350 juta ringgit yang dimaklumkan oleh Puan Khadijah tadi, khusus untuk skim mikrokredit dalam industri agro makanan, dan ditambah 500 million ringgit lagi ketika Perdana Menteri mengumumkan pemulih baru-baru ini. Dan kita harapkan agar semua sektor, sama ada di kalangan petani, nelayan dan juga penternak ini, untuk memanfaatkan dana-dana mikrokredit yang disalurkan oleh kerajaan melalui berbagai pelan pemulihan yang telah diumumkan oleh kerajaan, semata-mata untuk memulihkan ekonomi, sama ada ekonomi sektor ini dan juga ekonomi negara melalui sektor-sektor di dalam industri agro makanan. Kita yakin bahawa dalam negara berhadapan dengan pandemik COVID ini, industri agro makanan ataupun sektor pertanian ini merupakan satu sektor yang tidak boleh diketepikan. Daripada data menunjukkan pertumbuhan positif antara sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif tahun lalu dan the first quarter of this year adalah sektor agro makanan. Jadi ini merupakan satu sektor yang boleh membantu memulihkan ekonomi negara dan juga ekonomi individu dalam di kalangan petani, peternak, nelayan dan pemain industri dalam sektor ini. Jadi ini satu sektor yang akan terus ditumpukan oleh kerajaan, terus dibantu oleh kerajaan agar ianya akan terus berkembang. Saya yakin pandemik tidak mengganggu sektor agro makanan. Apapun berlaku, rakyat masih perlu ikan, perlu sayur, perlu daging, ayam, telur. That's basic.
Okey, insya-Allah. Exactly. InsyaAllah dengan komitmen kerajaan bukan saja dapat mengeluarkan negara kita daripada krisis pandemik ini, tetapi juga dapat menjadikan industri agromakanan sebagai peneraju kepada industri dan juga perkembangan ekonomi negara. Puan Khadijah dan juga Yang Berhormat Datuk Seri, kita kembali nak berehat seketika. Semuanya kembali dalam Bicara Naratif bersama dengan Agrobank dan Kementerian Pertanian Industri Makanan. Ya, bicara nanti masih lagi bersama Agrobank dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk kita bercakap lebih lanjut tentang bagaimana pandemik COVID-19 ini telah pun menghadirkan satu cabaran untuk jaminan keselamatan bekalan makanan negara kita. Namun kali ini kita juga masih akan membawakan perkembangan yang berlanjutan juga bersama dengan tetamu kita Dr. Sarina Cik Omar yang juga merupakan Timbalan Pengarah Kajian Khazanah Research Institute, juga Tuan Muhammad Zariman Zulkifli, Ketua Pegawai Eksekutif Edaran Jurutamar Sdn Berhad. Assalamualaikum Cik Zariman dan juga Dr. Sarina, apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih boleh untuk saya memulakan persoalan ini kepada Dr. Sarina terlebih dahulu. Hari ini kita bercerita tentang industri makanan. Maka dalam perihal ini kita ingin berceritakan apakah dimensi yang paling kritikal khususnya apabila negara dan juga global melalui fasa pandemik COVID-19, Doktor. Okey, security makanan dicapai apabila beberapa dimensi penting berjaya diraih, iaitu ketersediaan, kemampuan, kelestarian dan keselamatan makanan. Dalam jangka masa pendek, ketika penularan wabak COVID-19, saya cukup kagum dengan industri pertanian kita kerana isu ketersediaan iaitu pengeluaran dan bekalan makanan ke pasaran bukanlah satu isu kritikal kerana industri cekap beradaptasi. Syabas kepada MAFI dan juga pemain-pemain industri seperti Edaran Jurutamar serta sokongan daripada Agrobank. Dari segi kemampuan, lain pula cerita dia. Kehilangan mata pencarian bermakna lebih ramai rakyat Malaysia mengalami isu kemampuan untuk membeli dan menyediakan makanan berkhasiat. Berdasarkan pendapatan Garis Kemiskinan tahun 2019, isi rumah Malaysia bersaiz 4 orang memerlukan sekurang-kurangnya RM1,200 sebulan untuk menyediakan makanan sihat berdasarkan saranan Kementerian Kesihatan. Ini bermaksud seramai 400,000 isi rumah di Malaysia tidak mampu mencapai sasaran ini. Ini belum penularan COVID-19. Dijangka kini angkanya lebih tinggi. Ini merupakan satu isu penting yang perlu diambil perhatian baik kerajaan maupun orang ramai. Kita perlukan lebih bantuan bersasar ke arah memberi akses makanan berkhasiat kepada mereka yang memerlukan. Baik, ini juga persoalan saya nak ajukan kepada Tuan Zariman. Sudah pasti dalam bidang keusahawanan dan juga menempuhi kita kata cabaran perniagaan, ada pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsikan oleh Tuan Zariman sendiri dalam kita mendepani lebih kurang hampir setahun 7 bulan kita mendepani pandemik COVID-19 ini. Okey, terima kasih Tuan Ismail. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Agrobank. Apa khabar kepada Datuk Seri, Dr. Rona Candy dan Puan Khadijah, Dr. Sarina. Okey, soalan tadi berkenaan dengan masalah pengalaman, kita punya pengalaman bagaimana berurusan. Bila keadaan pada waktu COVID-19 ni, kita dah sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, kita dah mula diwar-warkan di media masa, dengan apa yang berlaku di China dan negara-negara jiran. So untuk usahawan macam kami mula rasa kena lebih peka
Kerana kawan-kawan di rakan niaga di luar pun dah maklumkan masalah-masalah yang mungkin akan berlaku jika keadaan begini berlaku. COVID-19 menyerang Malaysia. Pada ketika Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 18 Mac 2020 tahun lepas, kita memang rasa macam first week tu impak kita memang cukup maksimum. Kita hampir 40% perniagaan kita mengalami kerugian. Kita tak ada bisnes. Kerana pada waktu ketika tu tindakan serta-merta, pelbagai konsep perniagaan kita terpaksa fikir. Kita terpaksa survive. Nak ubah metodologi macam mana nak bergerak pada ketika itu. So kita kena fikir nak survive dengan keadaan yang macam ni, kita kena fikir. So kami syarikat pengedaran makanan borong fokus kepada makanan laut. Kita terpaksa tukar pelbagai dimensi. Daripada borong kita buat aspek runcit, kita fokus kepada door to door delivery service. Sebab kita pada waktu itu kita nampak rakyat mula ada panic buying berlaku. Di pasaraya ramai orang beratur panjang, tak pernah berlaku sebelum 18 Mac tu, tak pernah berlaku. Tapi selepas 18 Mac berlaku, so alhamdulillah lah kita terpaksa fokus kepada pelbagai aspek. Bila kita buat pelbagai aspek ni, kita terpaksa buat pengrekrutan tambahan staff. So kita tengok waktu tu banyak efek lah yang berlaku kepada pekerja. Di luar sana industri-industri banyak efektif, terutamanya perhotelan, penerbangan, pelancongan. So alhamdulillah lah dengan dasar yang saya nampak lah berlaku, kerajaan pun saya nampak cepat buat tindakan dengan memberikan bantuan kerajaan melalui moratorium SRF, program subsidi upah melalui PKSO. So kita boleh fikirkan bagaimana nak bergerak. So impact daripada apa yang berlaku tu, saya rasa kita kena mula do something lah. So saya terima kasih lah kepada pihak Agrobank jugalah. Saya rasa. Ini juga kita nak beri penghargaan kepada Agrobank, tetapi dalam perihal ini penyesuaian Encik Zahri Mansri selaku usahawan khususnya dalam perniagaan dan juga mungkin mereka yang terlibat dalam usahawan tani untuk menyesuaikan diri dalam norma baharu, perniagaan bentuk baharu yang boleh difikirkan sesuai. Okey, pada waktu ketika inilah bila norma-norma baru, kita kena fahamlah berkenaan dengan situasi apa itu norma baru. Bila sebelum ni kita tak pernah dengar kena minta kebenaran MBT dan berniaga kan. Kita tak pernah tahu bahawa nak kena ada screen test. Kita tak tahu nak kena sanitizer. So norma-norma baru ni kita kena mula fokuskanlah untuk ambil tahu. Dan perbezaan perniagaan pun kita dah mula adaptasi. Sekarang ni media sosial mula diguna pakai sepenuhnya lah, dimaksimumkan penggunaannya. Sebab dasar situasi yang ada pada ketika COVID ni merubah suasana perniagaan yang secara tradisional berlaku sebelum ni. So kita kena tukarlah beberapa metod untuk pemulihan atau sistem. So apa yang saya nampak, keadaan ini memang menyebabkan pelbagai masalah sikitlah pada para usahawan untuk memahami keadaan ini. Tapi saya rasa setahun lebih ni masalah tu kita dah mula mendekati lah norma-norma baru ni lah, untuk lebih mahir dan faham macam mana nak mengolah keadaan itu. Sebab itu penyesuaian itu dirasakan perlu dan perlu berlangsung dalam satu kadar yang pantas supaya kita tidak ketinggalan dalam pandemik ini. Dr. Sarina, kita sedia maklum dalam industri pertanian, khususnya penyediaan dan juga pemprosesan agro makanan, kita banyak bergantung kepada buruh asing ataupun modal buruh asing. Dan ini telah pun serba sedikit memberikan impak kepada industri makanan dan juga pertanian disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan malah pandemik COVID-19 yang kita hadapi. Jadi apakah terdaya untuk kita memulihkan kembali situasi yang sedang kita hadapi ketika ini? Okey, untuk terus berkembang, kita perlu meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor pertanian. Jadi semestinya perlu kita tingkatkan penerimaan teknologi, otomasi dan modernisasi pertanian supaya berkurangnya kebergantungan kepada tenaga buruh berkemahiran rendah yang lazimnya melibatkan warga asing. Walaupun konsep penting yang ingin saya ketengahkan di sini ialah isunya bukanlah mengurangkan bilangan warga asing semata-mata. Sebagai contohnya, jika kita dapat mengurangkan 1,000 orang warga asing kepada 10 orang, tetapi jika 10 orang itu hidup masih dalam keadaan daif,
kurang sanitasi dan tidak divaksinasi, maka mereka masih memberi risiko terhadap produktiviti makanan negara. Kesimpulannya, kita perlu pastikan pekerja berkemahiran rendah, tidak kiralah warga asing ataupun tempatan. Hak asasi pekerja perlu dijaga jika Malaysia ingin mencapai tahap negara maju. Sedikit respon daripada Dr. Serina juga tentang program vaksinasi yang harus disegerakan untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Program vaksinasi disegerakan? Ya. Bagaimana respon daripada Dr. Serina melihat program vaksinasi boleh membantu kita untuk memulihkan kembali sektor pertanian ataupun sektor-sektor ekonomi yang terjejas? Okey, sebab kita memang depend on kita punya pengeluaran daripada bahagian pertanian agro makanan, dan mereka ni semua adalah barisan hadapan negara. Jadi adalah penting mereka semua divaksinasi dan dijaga supaya bekalan makanan negara terjamin. Itu merupakan satu perkara yang perlu kita pentingkan di sini. Okey, Dr. Serina, terima kasih. Saya nak teruskan mengaju persoalan kepada Tuan Zariman. Tadi disebutkan mendapat manfaat hasil daripada mungkin apa yang digagaskan oleh pihak Agrobank. Boleh dikongsikan sedikit tentang manfaat-manfaat yang boleh diterjemahkan khususnya pada usahawan tani ataupun usahawan mikro dan PKS dalam bidang pertanian ini yang digagaskan dan juga ditawarkan oleh Agrobank, Tuan Zariman? Okey, terima kasih Tuan Ismail. Berkenaan dengan apa yang ditawarkan oleh Agrobank, saya untuk ketahuan, bila berlaku keadaan COVID-19, kita perniagaan berada dalam situasi bagaimana untuk hidup, meneruskan kehidupan dengan norma baru, situasi baru, tekanan baru. Okey, jadi bila masalah berlaku, bila perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, so banyak contoh bisnes perniagaan tu jadi agak tersekat, pergerakan susah, kita punya perkembangan jadi masalah. Apa yang kita lakukan sebelum 18 Mac tu tidak boleh dilakukan seperti sekarang. Apa yang Agrobank buat, dia membantu melalui dasar yang sungguh efektif lah, melalui sistem moratorium. Saya rasa Agrobank is the first bank yang offer kami moratorium. Dan offer kami SRF, iaitu Special Relief Fund. Kami dapat bantuan segera dan dia cepat proses. Saya ucap terima kasihlah pada pihak Agrobank, terutamanya pegawai dia yang sangat membantu, Cik Nazari dan Cik Yasir, Cik Skandar yang support kami dan bagi nasihat apa yang kena lakukan. Dan pada ketika itu, keadaan COVID ni menyebabkan gerakan perniagaan jadi terbatas. Kita cuma fikir macam nak survive. All businessmen pada waktu itu perniagaan cuma fikir macam mana nak survive untuk 6 bulan, 5 bulan akan datang. Dan bantuan-bantuan yang pihak Agrobank tawarkan ni memang saya rasa memberikan manfaat yang cukup bagus. Bagi kami perlukan cash flow. Cash flow benda yang sangat penting untuk menyebabkan kita bernafas dalam perniagaan. Sebab yang penting pada waktu itu bila berlaku macam ni, kita punya perniagaan fikir apa yang kita nak buat untuk survive. 3 bulan, 6 bulan akan datang. Pandangan kami pada waktu tu cuma 6 bulan saja. Itu mungkin habis dalam bulan Disember 2020. Tapi sekarang dah 2021 bulan Julai. Tapi saya syorkan dengan SRF yang offer awal tu pun dah mungkin berkurangan. Kita terpaksa hidup dengan keadaan persentage keuntungan berkurangan yang drastik, yang macam saya cakapkan tadi 40% kurang. Sekarang ni alhamdulillah dah dia kurang sampai 20%. Tapi fikir macam sekolah masih tak buka lagi. Kita punya perniagaan tak bergerak. Pelancongan sektor tak buka lagi. Tak bergerak lagi perniagaan. Jadi dia banyak tersekat. Jadi bila saya punya pandangan Agrobank tambahkan lagi dana melalui kerajaan, memberikan bantuan kepada usahawan-usahawan yang fokus pada makanan ni supaya pada ketika ini industri kami yang bergerak dengan aktif. Jadi saya punya pandangan dengan apa yang diberikan oleh Agrobank tu lebih fokus macam apa yang Puan Khadijah sebutkan pasal mikro, saya cukup setuju. Sebab apa sekarang ni kita pun ada bentuk ejen kita bergerak, kita suruh ejen kita pinjam makro, dan beberapa ejen kita dapat pinjaman mikro lah untuk bergerak. Sebab bila waktu keadaan COVID ni menyebabkan ramai pekerja-pekerja diberhentikan, peluang-peluang perniagaan macam pelancongan diberhentikan. Jadi kami punya ejen banyak juga yang daripada sektor pelancongan, sektor perhotelan.
kita tawarkan untuk jadi wakil penjual. Ya, baik, terima kasih Encik Zariman. InsyaAllah ada perkongsian lain kita akan bersama juga dengan Encik Zariman, dan juga terima kasih kepada Dr. Serena kerana bersama dengan kami. Sudah pastinya banyak bantuan dan juga penawaran yang ditawarkan oleh Agrobank dan juga pihak kementerian. Kita akan kembali dalam bicara naratif bersama Agrobank dan Kementerian Pertanian serta Industri Makanan. Assalamualaikum, saya Khairul Rahman dan saya Amin Idris. Setelah lebih 20 episod kita berborak mengke. Yap, dan kita akan sambung lagi episod-episod kami dengan tajuk-tajuk yang lebih hebat. So jangan lupa saksikan Borak Dulu Sampai Menang #Menang Bersama. Ya, setiap hari jam 7 hingga 8 malam sudah pastinya di TV1. Mewarnaimu hanya di TV1. Tengok kubur dia yang dah dikambus, itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Belah Asad Merah ni telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Kembali dalam bicara naratif secara eksklusif bersama Agrobank serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Yang berhormat Datuk Seri, tadi ada disebutkan juga oleh Encik Zariman tentang penggunaan e-commerce. Dalam perihal sektor usahawan tani ini, bagaimana e-commerce ini boleh mengoptimumkan hasil pertanian, Datuk Seri? Ya, kalau kita dengar tadi perkongsian ini buat Encik Zariman, tentu sekali kita dalam keadaan COVID sekarang ini, peniaga, usahawan harus membuat adaptasi. Adaptasi daripada perniagaan secara konvensional, terpaksa berubah, membuat adaptasi baru, norma baru perniagaan. Umpamanya dalam sektor pertanian, perniagaan atas dalam talian ini, online ataupun e-commerce, merupakan satu pendekatan yang digalakkan oleh kementerian, diterap oleh kementerian di kalangan usahawan tani untuk memasarkan hasil produk pertanian mereka melalui e-talian. Kita tahu apabila negara dilanda COVID, PKP diperkenalkan, sekatan-sekatan pergerakan terpaksa dibuat dan sebagainya. Ia sedikit sebanyak mengganggu pemasaran hasil pertanian. Di kementerian ini kita galakkan pelbagai pemain industri dalam e-commerce ini yang tampil ke hadapan membantu kita dalam membantu sektor pertanian, usahawan kecil pertanian ini untuk memasarkan. Sebab itu banyak pemain industri dalam e-commerce. Antara yang paling besar adalah yang dibawa oleh AirAsia. Tan Sri Fernandez sendiri berbincang dengan kita dan mewujudkan satu platform baru, bukan saja business to consumer platform, tetapi business to business. Maknanya melalui platform yang dibuat oleh Asia ini, businessman boleh memasarkan produk mereka, hasil pertanian mereka kepada another businessman melalui platform. Jadi yang ini penting, usahawan perlu membuat adaptasi sesuai dengan keadaan sekatan pergerakan yang berlaku pada ketika ini. Saya bersetuju dengan Dr. Zarina bahawa dalam industri atau sektor agro makanan ini, pendekatan untuk mengoptimumkan hasil pengeluaran perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Penggunaan teknologi harus digerakkan secara agresif. COVID mengajar kita kebergantungan kita dalam keperluan beras negara umpamanya. Apabila negara luar ada hesitation untuk mengekspor lebih banyak beras daripada negara-negara ke negara kita, kita akan berhadapan dengan satu keadaan di mana bekalan keperluan beras negara akan berkurangan. Maknanya ladang pengeluaran 70% negara kita yang ada di negara kita pada ketika ini harus ditingkatkan hasilnya. Jadi kalau setakat ini hasil pengeluaran per hektar katakan 4
metrik tan per hektar, penanaman padi akan datang harus ditujukan, diarahkan kepada pengeluaran yang lebih daripada 4 metrik tan. Jadi perlu ada pengurusan yang efisien, yang baik. Sebab tu selepas mesyuarat Jawatankuasa Kabinet on Food Security, MAFI telah mengangurak langkah untuk membuat pendekatan baru, iaitu mengindustrikan industri padi beras ini dengan mengajak ataupun keterlibatan, membawa keterlibatan pihak swasta dalam penanaman padi negara. It is easy. Kalau sekarang ini hasil pengeluaran kita pada 3 metrik tan ataupun 4 metrik tan per hektar. Tetapi kalau diusahakan secara efisien, pembajaan yang efisien, pertanian pintar dan sebagainya, penggunaan drone, penggunaan sistem tanaman yang lebih baik. Kalau kita boleh tingkatkan double, say for example 7 metrik tan per hektar, definitely kebergantungan kita kepada import luar akan berkurangan. So it is about how efficient, bagaimana efisien kita dalam mengurus ladang dan sebagainya. Sebab itu MAFI mengurak langkah mempertengahkan konsep smart SBB ataupun smart sawah berskala besar dengan melibatkan pihak swasta dalam proses menanam padi, membantu pesawah dan sebagainya. Jadi konsep ini sedang dijalankan di negeri Selangor, di Kuala Selangor umpamanya, satu plot percubaan telah dibuat oleh MAFI bersama dengan FGV, telah pun menampakkan hasil yang lebih daripada jangkaan. Bulan Julai akan datang ini satu lagi plot ladang padi yang juga hasil kerjasama antara pemilik tanah dengan FGV akan dituai pada penghujung bulan Julai ini, ujung bulan ini, dan kita jangkakan bahawa hasil akan meningkat daripada hasil-hasil sebelum ini. Jadi we are melihat satu pendekatan baru sawah berskala besar, dan kita harapkan agar SSL ataupun tahap secara diri pengeluaran beras negara akan ditingkatkan dengan pendekatan baru seperti ini. Itu petani yang positif untuk kita melihat peningkatan yang berhasil dari semasa ke semasa. Puan, ini juga untuk kita melihatkan dan juga menyimpulkan tentang komitmen Agrobank, iaitu memperkasakan pertanian melangkaui perbankan. Bukan saja urusan-urusan pembiayaan perbankan, tetapi juga urusan-urusan lain juga turut disediakan oleh Agrobank. Apa yang boleh dikongsikan oleh pihak Puan? Pada tahun ini kita telah pun melancarkan kita punya new strategic business plan for the next 5 years. So bila kita kata bukan saja perbankan, telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, Agrobank telah pun dimandatkan untuk membangunkan crop takaful. Sebab ini adalah satu pertanian mempunyai risiko yang amat tinggi. Sekiranya kita ada takaful, kita boleh protect income of the farmers kita, petani-petani kita, salah satunya. At the same time juga kita ada kelas-kelas bimbingan, bukan sahaja pembiayaan. Kita ada kelas bimbingan, kita mengadakan webinar, dan kita juga ada program-program, contohnya bersama Felda, macam mana kita nak membangunkan peneroka-peneroka melalui dengan menemukan mereka dengan pelanggan-pelanggan kami yang sedia ada yang boleh membantu dari segi pemasaran. Itu adalah contoh-contoh yang kita lakukan selain daripada pembiayaan semata-mata. Okey, insya-Allah banyak lagi maklumat yang boleh dikongsikan. Sudah pasti laman Sawang Agrobank juga menyediakan maklumat-maklumat yang lebih detail ataupun lebih jelas dan lebih spesifik tentang pembiayaan yang disediakan. Terima kasih seikhlas hati dari kami kepada pihak Agrobank. Terima kasih juga kepada Puan Khadijah Iskandar, penanggung tugas Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank. Juga terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kian kerana bersama dengan kami, dan terima kasih sekali kepada pihak Agrobank. InsyaAllah kita akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.